Alhamdulillah, segak Datuk macam biasa. Datuk di mana tu, Datuk? Okay, kopi. Sekarang dah mula. Kita bagi masa untuk Datuk bersedia dulu. Baik. Datuk boleh dengar saya, Datuk? Oh. Hello, Datuk. Very good. Dengar. Tak Kuat. apa. Clear agaknya. Oh, line tak bagus You tak dengar saya? Hello. Oh. Datuk. Ya, saya. Halo. Tu dia. Oh, you tak dengar? Baru dengar suara Datuk. Tapi Datuk punya gambar saya agak dengar awak. jagged-jagged, Datuk. Tak bagus. Stuck sikit. Line okey nampak. Oh, tak kuat ya. Cuba tukar. Okey, tukar kepada. Baik, rakan-rakan semua, sambil menantikan Datuk untuk bersedia bersama dengan technical part dia, sama-sama saya mohon kepada rakan-rakan untuk kita share live kita pada hari ini, bagi kita bersama-sama berkongsi ilmu, insya-Allah bersama dengan Al-Fadhil Datuk. Tu nampak macam dah clear sikit, Datuk. Okey, betul. Alhamdulillah. Okey. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Allahumma rzuqna ilman warzuqna fahman waj'alna minan najirin. Amin amin ya rabbal alamin. Yang saya muliakan Al-Fadhil Datuk Dr. Haji Muhammad Fadilah Khamsah. Wow. Pakar motivasi, one of my idol pada hari ini. Saya bersama-sama berkongsi view bersama dengan beliau pada hari ini di Facebook Bukit TM Perak, dan Alhamdulillah diberikan kesempatan pada hari ini bersama-sama dengan Al-Fadhil Datuk untuk kita bersama-sama memeriahkan majlis ilmu kita pada hari ini, Datuk, ya. InsyaAllah. Datuk, saya sebelum tu saya ingin mengucapkan selamat Hari Raya Aidilfitri, maaf zahir batin. Itulah, kita masih lagi dalam musim perayaan Aidilfitri pada hari ini. Dan betul, saya mohon ampun, maaf, halalkan segala ilmu-ilmu yang Datuk dah bersama-sama dengan kami ni. Rasanya saya dah dapat dengan Datuk ni dah 2 kali dah, Alhamdulillah. Dan hari ini orang kata jodoh masih ada lagi, Datuk, dapat bersama-sama dengan Datuk pada hari ini. Alhamdulillah. Baik, Datuk. Kita terus ke majlis kita pada hari ini. Tajuk yang diberikan, menjadi pekerja cemerlang pasca PKPP 2020. Sebagaimana yang Datuk sedia maklum, kita dalam musim PKPP ni, dan orang kata kita dah pun selama 3 bulan work from home, santai-santai di rumah sambil melakukan tugas hakiki. So, adalah, saya tak kata semua, Datuk. Mungkin ada di antara kita yang orang kata dah lemau, Datuk, asyik duduk rumah lama je kan. So, kita nak dapatkan balik kita punya mood, kita nak dapatkan balik kita punya semangat, kita nak dapatkan balik kecemerlangan untuk bekerja. So, saya serahkan majlis kepada Al-Fadhil Datuk Dr. Haji Muhammad Fadilah Khamsah. Dipersilakan, Datuk. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Ya. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya Aziz, ya Jabbar, ya Mutakabbir, la haula wa la quwata illa billahil aliyul azim. Bismillahil syafi, bismillahil kafi, bismillahil mu'afi, bismillahil ladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fi ardi wala fis sama'i wa huwas samiul alim. Terima kasih
Tuan Haji Nazri selaku moderator program kita pada hari ini. Terima kasih banyak-banyak pada TM Perak dan syukur dengan azbab kita bersama hari ini. Mudah-mudahan kita dapat berkongsi kongsi informasi dan sedikit maklumat bagaimana nak menghidupkan balik semangat kita untuk jadi orang yang lebih bersemangat, dinamik dan jadi pekerja yang lebih cemerlang pasca PKP ni. Allahumma selamat 3 bulan kata orang kita. Kata untuk ada orang muda kata mereput kat rumah terperap kat rumah. Perkataan sekarang mereput je tapi mudah-mudahan jangan reput. So tapi itulah untuk orang yang positif, apa yang berlaku selama 3 bulan lebih ni adalah satu anugerah, satu nikmat, satu pemberian Allah yang maha besar sebab ramai orang berubah ke arah yang positif azbab PKP dan 3 bulan lebih dah ni. Syukur alhamdulillah. Tapi untuk mereka yang kadang-kadang memandang serong ataupun berfikiran negatif, maka kita akan nampak ni sebagai satu malapetaka lah yang menyebabkan kita makin lemau, makin teruk, padahal azbab PKP ni saya dapati ramai orang yang mengaku mereka lebih rapat, lebih bertanggungjawab, lebih banyak skill baru, lebih dapat keinsafan, lebih dapat kekuatan, lebih memahami tanggungjawab ayah ibu, lebih memahami tugas seorang guru. Sebab mereka jadi cikgu kat rumah selama 3 bulan untuk anak-anak yang tidak bersekolah, mereka dapat menyantuni dan menghormati betapa perit jerihnya guru-guru mendidik. Sebab mereka baru nak mendidik anak yang 2-3 orang kat rumah, nampak dia punya sengsaranya. Padahal guru-guru yang mengajar 30-40 orang termasuk anaknya begitu gigih mengajar sampai semua jadi pandailah dengan azbab didikan guru. Jadi itulah mudah-mudahan azbab kita PKP ni anda dan saya akan sentiasa dirahmati Allah Terima kasih kepada TM yang sudi menjemput kita menaja program kita pada hari ini. Mudah-mudahan dengan azbab kita bersama Allah berikan kita rahmat. Sebab ingat jangan berharap pada manusia untuk bahagia, jangan mengharap pada manusia untuk berubah, jangan mengharap pada manusia untuk kita jadi cemerlang dan sebagainya. Kita kena mengharap pada Allah dengan usaha kita sendiri. Mengharap pada Allah dengan usaha kita sendiri. Jadi saya akan berkongsi sekarang menyampaikan, cuba nak merangsang, menginspirasi. Dan saya kena sebut pada semua orang bahawa bila saya bercakap, telinga saya lebih hampir kat mulut saya berbanding telinga anda yang semua sedang menonton atau mendengar. Telinga anda jauh, tapi telinga saya paling dekat. Maksudnya, apa yang saya cakap, saya dengar dulu. Jadi dan pesan guru saya pada saya, Muhammad Fadilah, kalau kamu cakap tapi kamu tak buat, jangan cakaplah. Buat malu je. Kalau kamu nak mengajar tapi kamu tak belajar daripada apa yang kamu ajar, berhenti mengajar. Jadi artinya, setiap apa yang saya sampaikan ni, Haji Nazri dan sahabat-sahabat semua, saya pesan kat diri saya dahulu. Jadi kalau saya tersalah tersilap, tolong tegur InsyaAllah. Baik. So, yang saya nampak bila kita terperap di rumah ataupun terpaksa dikurung di rumah dengan PKP, PKPB, PKPP sekarang dan sebagainya, maka kita sebenarnya menjalani satu proses untuk mematangkan diri kita untuk memperkayakan hidup kita. Sebab bila kita mengharungi berbagai pengalaman, hidup kita lebih sempurna. Sebab ada malam kena ada siang. Ada sakit, ada sihat. Ada ceria, ada gembira, ada sedih. Ada jauh, ada dekat. Ada lelaki, ada perempuan. Maka ada masa kita bebas kat luar, ada masa kita terkurung. Nampak? Ada masa kita dapat berbuat perkara-perkara yang dulu pergi ke masjid senang. Sekarang tak boleh pergi masjid. Kita bawa masjid ke rumah. Masya Allah. Jadi semua tu ada kehebatan dan hikmah yang tersembunyi yang kita nak memantangkan dan melengkapkan, mencantikkan hidup kita. Jadi langkah pertama untuk jadi pekerja yang cemerlang pasca PKP lah, kena belajar bersyukur. Apa pun belajar bersyukur, belajar bersyukur, belajar bersyukur. Sebab kita selalu dipesan, la in syakartum la azidanakum. Barang siapa bersyukur, Allah akan tambah-tambah nikmat. Itu satu perkara yang selalu kita dengar. Tapi juga kita selalu dipesan oleh para asatizah, Allah berfirman, wa qalilu min ibadiyah syakur. Dan amat sedikit di kalangan hamba-Ku yang bersyukur. Inilah punca masalah yang kita hadapi dan sukar untuk kita jadi orang yang hebat. Justru susah nak jadi pekerja yang cemerlang sebab
kita rasa kita bersyukur tapi hakikat sebenarnya belum cukup bersyukur. Sebab Allah yang mengesahkan. Bukan Faizal Kamsah mana-mandai. Wa qalilu min ibadiyah syakur, dan amat sedikit di kalangan hamba-Ku yang bersyukur. Takut-takut kita semua ni, ya, yang bercakap, yang mendengar, yang menonton, masuk golongan yang belum bersyukur. Jadi kita akan menghadapi berbagai-bagai masalah. Sebab wala in kafartum inna azabillah syadid. Barang siapa yang tak bersyukur, siap kau. Kata Allah, seksaanku amat pedih. Jadi tu kena ingat. Okey, itu mukadimah kita. Ya, kita punya pembuka bicara. Terima kasih sekali lagi pada TM yang sudi, ya, kata orang tu berkongsi ruang untuk kita sama-sama menyampaikan sedikit pesanan. So, sedikit lagi dalam mukadimah. Saya nak pesan pada diri saya, pada semua tuan-puan yang saya muliakan, ya, adik-adik, anak-anak, warga TM ataupun semualah yang menonton. Ya, sama kita semua buka ni majlis ni. So, kita kena ingat satu hakikat bahawa bila Allah cipta kita ni, ada misi besar, ya, yang kita kena faham. Afa hasibtum annama khalaqnakum. Adakah engkau sangka aku cipta engkau main-main? Allah bertanya dalam Quran. Ya, afa hasibtum annama khalaqnakum abasaw wa annakum ilaina larjaun. La yarjiun, ya, dan tidakkah engkau tahu engkau akan dikembalikan padaku. So sebenarnya ni kata ulama pada kita. Kata orang yang bijak pandai. Tanpa Haji Nazri, tanpa Faizal Kamsah, tanpa semua orang dalam dunia ini tidak sempurna. Maksudnya, kita ni Allah cipta sangat penting. Ya, tanpa kita, dunia tak sempurna. Dunia sekarang ada sekitar 8 bilion manusia. Dekat dah. Ya, dekat 8 bilion. Ataupun sudah sampai 8 bilion, kita tak pasti. Sebab Januari tahun ini, dia punya jumlah penduduk dunia dianggarkan 7.88 bilion. Mungkin sekarang dah sampailah ke tahap 8 bilion. Ya, walaupun ada dah 500,000 yang meninggal dunia sebab COVID-19, ya. So mudah-mudahan kita jadi orang yang benar-benar mengenal diri kita dan menghargai, ya, menghargai kewujudan kita. Itu sebenarnya pesan guru saya pada saya, Muhammad Fadillah, tanpa kamu dunia tak sempurna. Saya ingat saya hebat. Saya ingat itu tuan guru ni dia kata aku penting untuk dunia, sampai kalau aku tak ada, dunia tak sempurna. Saya dah mula nak berbangga-bangga. Lepas tu Ustaz Jani kata, cuba tengok di luar tingkap tu, apa yang kamu nampak, Fadilah Kamsah? Saya nampak ada 2-3 ekor anjing liar, Ustaz. Dia pun mengangguk. Itulah dia. Tanpa anjing liar tu pun dunia ini tidak sempurna. Allahu Akbar. Saya kata, aku ingat aku terror sangat, aku hebat sangat. Tak hebat mana pun. Ya, hebat-hebat aku sama dengan anjing 2-3 ekor kat padang tu. Yang tanpa anjing itu dunia tak sempurna. Tanpa Fadilah Kamsah, dunia tak sempurna. Tanpa anda, dunia tak sempurna. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sebenarnya aku telah mencipta manusia dengan sebaik-baik kejadian. So Allah cipta kita dengan penuh kehebatan. Tapi Allah juga berfirman, summa radatnahu asfala safilin. So kita boleh turun ke tahap haiwan, jauh lebih hina dari haiwan. Kalau kita tak bangkitkan diri kita, keluarkan kehebatan yang ada dalam diri kita satu persatu untuk jadi orang yang cemerlang dan pekerja yang cemerlang, dan atasi kelemahan-kelemahan yang ada dalam diri kita satu persatu agar kita dapat move forward, maju ke depan insya-Allah. Dan ini dia. Orang dah terantuk, mudah tengadah. Jadi asbab itulah Allah, ya, banyak. Kita tak tahu apa kata orang tu, tujuan Allah yang sebenar cuma Allah yang tahu, tapi kita boleh mengandaikan bahawa salah satu tujuannya Allah bagi kita musibah sebab Allah sayang kat kita. Untuk Allah menjadikan kita lebih rapat pada Dia. Sebab Allah suka kita menyebut namanya, meminta. Pada orang kita minta selalu orang menyampah. Tapi pada Allah kita minta selalu, Allah suka, Allah sayang. Sebab orang yang meminta tu dia rasa rendah diri. Orang yang tak nak minta ke Allah, orang yang sombong. Dan Allah benci orang sombong, sabda Nabi. Nabi kata Allah benci orang sombong. Siapa orang yang sombong ya Rasulullah? Orang yang tidak berdoa, yang malas berdoa, yang kurang berdoa, itu orang yang sombong. Seolah-olah tanpa bantuan Allah, I can do it. Aku boleh buat. Seolah-olah, ya. Okey. So itu mukadimah, ya, yang pertama yang saya pentingkan. Yang keduanya itulah dia. Oleh kerana kita ni penting untuk dunia ini, jom anda dan saya pasang azam hari ni. Pasang azam, ya. Apa kata Allah? Faiza azamta wa tawakkaltu Allah, ya. Dan bila kita sudah berazam, maka kita serah pada Allah. So pasang azam hari ini, wahai Allah, jadikan aku orang yang dapat memberi nilai tambah kepada dunia ini. Sebab engkau cipta aku dengan penuh kesempurnaan, walaupun aku tidak sempurna, tetapi aku ni penting untuk dunia ni. Kalau aku tak penting, kau tak cipta aku. Jadi, wahai Allah, bagi aku peluang
ruang, ilham, inspirasi, kekuatan untuk memberi nilai tambah pada dunia ini dan mudah-mudahan aku jadi aset kepada keluargaku, ya, masyarakatku, ya, negaraku dan juga agamaku dan dunia sejagat. Mudah-mudahan kita jadi aset. Ya, artinya kita memberi sumbangan, ya, artinya kita memberikan kata sesuatu yang baik kepada dunia asbab kita wujud. Ya, mudah-mudahan. Itu sebagai asal usulnya, dan ingat secara umumnya kita untuk maju ke depan kita kena buang semua perkara-perkara negatif dalam diri kita. Nanti saya akan terangkan bagaimana nak buang. Lepas tu yang penting juga kita kena ingat orang biasa-biasa macam anda, macam saya. We are all ordinary people. Kita orang biasa. Orang yang biasa-biasa macam anda, macam saya. Tetapi kalau kita bertindak luar biasa dengan istiqamah, maka insya-Allah akan jadi orang luar biasa. Kita Allah jadikan orang biasa. Ya, kita ni semua orang biasa. Tapi kalau kita bertindak luar biasa dengan istiqamah. Saya bagi contohlah, ketika orang macam mana nak jadi tindakan luar biasa istiqamah, apa benda? Ya, sebagai contoh yang paling simpel, memaafkan orang itu biasa. Kita maafkan orang kan. Kita masa raya pun kita bermaaf-maafan walaupun itu bukannya tujuan utama raya, ya. Tujuan utama raya kita untuk bergembira dan kita untuk doa mendoakan, ya. Kita akan mendoakan, ya. Taqabbalallahu minna wa minkum. Kita mendoakan, ya. Tapi kalau kita memaafkan orang itu biasa, tapi ini dia. Memaafkan semua orang setiap malam sebelum tidur luar biasa. Jom anda dan saya cuba memaafkan orang tiap-tiap malam sepanjang hayat sampai mati. Apa jadi? Mudah-mudahan Allah jadikan kita atas landasan untuk jadi luar biasa. Tapi jangan perasan, ya. Kalau dah buat, aku dah buat dah. Apa Fadlan Kamsah cakap aku dah buat. Jangan sombong. Jangan sombong. Sebab however good you are, hebat mana pun anda dan saya, kita masih belum baik, belum sempurna, ya. Banyak lagi kelemahan, banyak kesilapan, banyak kejahilan. Ya. Okey. Okey, contoh, ya. Solat taubat itu biasa. Tapi solat taubat setiap malam sebelum tidur sampai mati luar biasa. Istighfar 100 kali sehari yang Nabi sarankan, biasalah kalau dapat buat. Tapi kalau tiap-tiap hari kita pastikan kita istighfar 100 kali, ya, minimum 100 kali di luar solat kita istighfar tiap-tiap malam sampai mati, luar biasa. Bangun tidur dengan senyuman, itu biasa. Tapi kalau tiap-tiap pagi bangun tidur mesti senyum dan berdoa, ya, itu luar biasa. Jadi contoh, ya. Jadi mudah-mudahan anda dan saya atas paradigm yang sama, ya, premis yang sama, orang biasa-biasa macam anda, macam saya, tapi bertindak luar biasa dengan istiqamah. Isunya istiqamah. InsyaAllah akan jadi orang luar biasa. Tapi jangan lupa, satu hakikat yang saya selalu pesan kat diri saya. Ya, saya pegang kata-kata Omar Al-Khattab radhiyallahu anhu, ya, mengatakan bahawa orang yang paling aku sukai ialah orang yang menegur kesilapanku. Jadi tuan-puan, adik-adik, nenek, dari masa ke masa, saya ke siapa orang lain akan menegur anda. Ya, bukan nak cari salah orang, tapi nak cari apa tak betul. Jom kita sama-sama betulkan. Sebab yang bercakap pun tidak sempurna, banyak kesilapan, banyak dosa, banyak kelemahan yang kita kena terus berubah. Sampai Nabi mengesahkan, orang yang berjaya dan beruntung ialah orang yang hari ini lebih baik daripada semalam. Jadi kalau anda dan saya nak jadi orang berjaya dan beruntung, make sure anda dan saya selalu berubah. Bukan selalu, kena berubah tiap-tiap hari. Orang yang berjaya beruntung, orang yang hari ini lebih baik daripada semalam. Meaning what? Kena terus berubah sampai mati. Ya? Okay. So, dengan kata-kata itu, apakah rangka bicara kita? Pertama, rangka bicara kita ada 3-4 topik saja dalam masa yang ada ni. Pertamanya, profil pekerja bermasalah. Kenapa start dengan masalah? Sebab biasalah kan kalau kita sakit, kita jumpa doktor. Soalan pertama doktor tanyalah, apa sakit? Sakit apa ni? Kamu ni sakit apa? Yang jumpa saya ni pasal apa? Apa sakit? So langkah pertama ialah, apakah profil pekerja yang bermasalah? Sebab topik kita ialah menjadi pekerja cemerlang pasca PKP. Jadi untuk jadi orang cemerlang, nak maju ke depan, you kena tahu di mana kamu berada sekarang. Sebab langkah pertama untuk berubah, kata guru-guru saya, langkah pertama ialah terima hakikat awak ada masalah, ada kelemahan, ada penyakit, ada kekurangan yang perlu diatasi. Di situlah asas untuk berubah. Kalau tidak, tak perlu berubah. Aku sihat. Perlu apa nak cari ubat? Jadi awak dan saya belum sempurna. Sampai ada yang ulama yang mengingatkan kita
bila sahabat bertanya pada Aisyah radhiyallahu anha, wahai Aisyah, siapakah orang yang jahat? Orang yang jahat ialah orang yang rasa dia dah baik. Jadi mudah-mudahan siapakah orang yang baik? Orang yang baik ialah orang yang sedar dia banyak dosa, segera bertaubat. Sedar dia banyak kelemahan, diatasi kelemahannya satu persatu. Itu orang yang baik. Mudah-mudahan anda dan saya nak masuk golongan orang yang baik, yang rasa diri banyak dosa, segera bertaubat. Tiap-tiap malam sebelum tidur, kita solat taubat 2 rakaat minimum. Lepas tu kita istighfar 100 kali. Ya, mudah-mudahan. Atau lebih lah. So, profil pekerja bermasalah, 1. Nombor 2, kita akan bincang tentang bagaimana nak sanitize. So, perkataan sekarang ialah sanitize tangan, bersihkan tangan, sanitize, kediaman, premis yang ada jangkitan. So, hari ini kita nak bincang sanitize kalbu. Kalbu kita kena sanitize, kena dicuci. Sanitize kepala, betulkan minda, pemikiran kita yang banyak suuzon, bersangka buruk. Sanitize sikap kita yang tak betul. Dan sanitize amalan-amalan kita yang salah. Amalan yang tak betul. Ini yang kita akan bincang pertama nanti. Sifat-sifat atau profil bermasalah. Nombor 2, sanitize. Yang ketiga, kita akan bincang. Ini yang topik utama. 33 petua menjadi pekerja terbilang. Ada 33. Sempat kita amalkan 10 ke? InsyaAllah akan jadi asbab kita berubah jadi orang hebat. Cemerlang dari kacamata majikan, cemerlang dari kacamata pelanggan. Siapakah orang yang baik? Macam mana kita nak tahu orang itu baik ya Rasulullah? Nabi ditanya. Ya, Allah akan kata kita baik kalau ramai orang kata kita baik. Jawapan Nabi SAW. Allah akan kata kita baik kalau ramai orang kata kita baik. Itu sampai kita akan dengar dari masa ke masa bila selepas kita solat jenazah, imam akan bertanya, wahai jamaah, bagaimanakah pandangan terhadap ini jenazah? Kita pun jawab ramai-ramai, baik. Bagaimanakah pandangan terhadap ini jenazah? Baik. Kita tak kenal pun siapa jenazah tu. Tak kenal pun. Tapi kita akan jawab baik. Sebab bila ramai orang kata kita baik, mudah-mudahan Allah kata kita baik. Ya. Jadi kalau bos kata kita baik, kawan-kawan sekerja kata kita baik, pelanggan-pelanggan kata kita baik, mudah-mudahan Allah kata kita baik. Ya. So 33 petua menjadi pekerja terbilang. Dan kalau ada masa kita akan bincang, ya, dalam nota saya ini ada 21 senjata sulit. Pekerja terbilang mungkin tak sempat, tapi saya akan juga selitkan 2-3 doa lah, ya. Apa doa-doa yang kita wajar amalkan setiap hari sebagai asbab usaha. Sebab doa silahul mukmin. So doa sebagai senjata untuk kita jadi hebat. So apakah doa yang patut kita amalkan secara istiqamah? Ya, doa apa pun insya-Allah okey. Okey. Topik pertama, profil pekerja bermasalah. So saya akan senaraikan saja. Kita tengok checklist. Senarai semak. Kita masuk tak golongan tu? Kalau kita ada masalah tu, segera ubah. Kalau tak ada, alhamdulillah. Jangan sombong. Jangan sombong. Alhamdulillah. Ya. Okey, profil pekerja bermasalah ikut kajian saya selama 10 tahun lah, 30 tahun dah, saya buat kajian apa sifat-sifat pekerja yang bermasalah ni. 1, ingkar perintah Allah, ingkar nasihat orang tua, dan of course ingkar arahan bos, ingkar arahan pejabat ataupun syarikat kita lah. Bila ingkar tu, kata ulama lah, kalau Tuhan punya undang-undang pun kau langgar, ini kan pula undang-undang kat TM. Contohlah, ya. Undang-undang Tuhan pun kau langgar, ini kan pula majikan punya undang-undang. Takut gitu. Tapi ada orang yang perintah Allah dilanggar, tapi perintah syarikat ditaat. Ada jenis makhluk gitu. Tapi tak seimbang lah tu. Ya, Allah punya undang-undang sebab undang-undang Allah ni abstrak, tak nampak. Ya, aku tak sembahyang pun orang tak tahu. Tapi kalau aku tak buat kerja, bos nampak, kang dia punya manager nampak, ya, supervisor nampak. Okey. 1, ingkar. Ya, saya sendiri semak. Jangan banyak cakap sebab masa terhad, ya. Nombor 2, tak kenal diri sendiri. Tak kenal diri kita sebenar. Apa kehebatan tak dikeluarkan, apa kelemahan tak diatasi, apa bakat-bakat terus dipendam sampai mati. Jadi macam mana nak jadi orang yang hebat? Sebab tak kenal kehebatan. Man arafa nafsahu, kata ulama. Man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Barang siapa mengenal dirinya, dia akan kenal Allah, ya. Rabb penciptanya. Yang ketiga, hati anda, hati saya masih kotor. Ya, dan ikut kajian para ulama sufi, dia kata apa? Orang yang berfikiran negatif, ini kata Profesor Bernard Siegel, bukannya ulama, ya. Profesor Bernard Siegel ni pakar kanser dari Amerika. Orang yang berfikiran negatif 10 kali ganda lebih peluang untuk mendapat sakit berbanding orang yang berfikiran positif. Orang otaknya negatif, suuzon, bersangka buruk, mudah sakit. Jangan pula awak kata, wah ni Fadil Kamtah mengata aku ni. Tak ada. Tak mengata siapa-siapa pun.
kita nak bincang apa tak betul, kita sama-sama betulkan. Ini namanya psychosomatic. The state of your mind will influence the state of your body. Apa yang masuk dalam kepala kita, benda yang tak elok, benda busuk, maka kita mudah sakit. Ya, seperti yang kata Nabi, Allah bertindak seperti mana yang disangkakan oleh hamba-Nya. Orang yang fikir negatif mudah sakit berbanding orang sentiasa berfikir positif. Ini kajian sains dibuktikan. Jadi saya tanya seorang ulama, Ustaz, kenapa orang yang mudah fikiran negatif ni mudah sakit, Ustaz? Ya, betul lah, Nabi pun dah sebut, seketul daging kalau kotor, satu badan sakit. Seketul daging tu hati. Hati mengawal fikiran. Kalau hati kotor, fikiran pun kotor. Lumrah je gitu, sebab our qalbu yang mengawal fikiran. Fikiran mengawal tindakan dan juga kata-kata. So kalau cakap kotor, cakap busuk, cakap yang tak elok, cakap carut-mencarut, cakap kasar, biadab, itu cerminan hati kita kotor. Jadi jangan ada yang mengaku mulut aku je longkang, mulut aku je jahat, mulut aku je teruk, brutal, tapi hati aku baik. Kau janganlah dengar cakap aku ni memang kasar. Tapi hati aku baik. Ini tak betul. Tak betul. Kalau hati baik, mulut wajib baik. Wajib baik. Sebab kata Al-Ghazali, Imam Al-Ghazali, yang di luaran mencerminkan dalaman. So, saya tanya Ustaz, kenapa Ustaz orang yang hati kotor ke fikiran kotor mudah sakit, Ustaz? Ustaz menjawab, penyakit adalah makhluk. Oh, terperanjat saya. Sebab saya orang sains. Penyakit adalah makhluk yang perlukan makanan. Oh, penyakit perlukan makanan. Dan makanan kepada penyakit ialah fikiran yang kotor dan perasaan atau negatif. Ya. Sebenarnya orang dendam, marah, cemburu, fed up, dendam, cemburu dan sebagainya, benci, mudah mendapat sakit. Ini kata ulama sufi. Masya Allah. Ya. So apa lagi punca sifat ataupun profil pekerja bermasalah? Tidak seimbang. Kat rumah dia baik, kat tempat kerja teruk. Kat rumah dia teruk, kat tempat kerja baik. Sebab kecemerlangan bermula di rumah. Kepemimpinan bermula di rumah. Teamwork bermula di rumah. Kasih sayang bermula di rumah. Sedekah bermula di rumah. Charity begins at home. Jadi kalau kat rumah kita hebat, mudah-mudahan akan menular secara positif. Menular ke tempat kerja dan masyarakat. Ya, nombor 5, tak ada visi. Tak ada visi, tak ada matlamat. Sebenarnya kita kena ada azam. Ya. Allah bertindak seperti mana yang disangkakan oleh hamba-Nya. So kita niat yang baik-baik, azam yang baik, maka insya-Allah benda baik-baik akan datang. Insya-Allah. Ya. Yang keenam, kita tak nak berubah. Bila tak nak berubah, aku okey dah buat kerja okey. Apa nak ubah, sibuk lah di bos baru ni, apa supervisor ni. Aku okey dah. Nabi bersabda, orang yang terpedaya, orang yang tertipu ialah orang yang hari ini sama macam semalam. Janganlah tipu diri awak. Yang pertama dah sebut tadi, orang yang berjaya, orang yang beruntung, orang yang hari ini lebih baik daripada semalam. Orang yang cilaka, laknatullah, orang yang hari ini lebih teruk daripada semalam. Cuba angkat tangan pekerja, kaki tangan warga TM lah yang makin lama kerja, makin bersemangat, makin lama kerja. Selepas 20 tahun bekerja, hari ke-20 tahun dia pergi kerja, lebih bersemangat daripada hari pertama kerja. Agak ada tak? Angkat tangan, aku nak tengok muka orang tu. Gurau juga. Haji Nazri berapa tahun berumah tangga dah? Saya sudah 14 tahun, Ustaz. 14 tahun. Bayangkan malam pertama dengan malam tadi. Malam 14 tahun. Saya suruh jangan ketawa je. Saya suruh bayangkan aja je. Bukan. Yeah. Faham kan? Faham kan? Nampak? Bayangkan malam tadi 14 tahun punya malam dengan malam pertama. Mana lebih hebat? Jangan jawab. Gurau-gurau juga. Tapi itu maksudnya, kalau kita tak fokus, kita tak usaha, kita tak doa, kita tak berazam dan bertawakal, kita semualah akan pergi ke kumpulan celaka. Kita semua akan menurun semangat. Semua itu sunatullah, fitrah, benda baru, benda yang baru. Ya, cuma Allah yang kekal. Benda baru memang distrofi, memang akan hancur. Kalau kita tidak pupuk dengan doa, dengan ilmu, dengan usaha, dengan istiqamah, kita akan pasti menurun. Sebenarnya kita kena dirangsang dari masa ke masa, dan cara terbaik untuk ingatkan diri, ingatkan orang lain. Itu yang saya buat ni, sebab saya nak ingatkan diri saya sebenarnya. Okey? Baik. Enggan berubah. So kita kena wajib berubah. Nabi suruh. Bukan Failah Kamsah. Mana-mana. Aku dah okey Failah Kamsah sibuk suruh aku berubah. Apa punya motivator. Aku okey dah. Siapa kata awak okey? So mudah-mudahan kita ni kena ingat kita belum okey sampai kita mati. Dah mengerti dalam husnul khatimah, barulah okey insya-Allah. Yang ketujuh, niat tak murni.
Ini saya buat kajian. Saya tanya ribu kaki tangan kerajaan dan swasta. Berapa orang yang pasang niat pergi kerja? Ya Allah, aku pergi kerja ni, aku nak cari rezeki yang halal, aku nak cari ilmu, aku nak tolong, aku nak buat yang terbaik, aku nak beri khidmat yang terbaik pada pelanggan, aku nak mendoakan kawan-kawan sekerja, aku nak doakan pelanggan, aku nak sentiasa senyum pada pelanggan, aku nak berikan yang terbaik, aku nak bermaaf-maafan dengan kawan-kawan sekerja sebelum balik, aku nak cari kawan-kawan baru, aku nak cari kawan lama. Untuk orang bujang, aku pergi kerja nak cari jodoh yang sekufu, yang terbaik. Berapa orang yang pasang niat begitu kurang lebih lah sebelum pergi kerja. Ikut kajian saya ada 3% saja. 3% orang yang betul-betul pasang niat yang murni sebelum pergi kerja. Walhal ulama pesan kat kita, guru saya pesan kat saya, barang siapa pergi kerja tak pasang niat, dia akan dapat gaji, dia akan dapat naik pangkat, dia dapat puji-pujian, dia mungkin dapat bonus akhir tahun, tapi dia tak dapat pahala. Sebab innamal amalu binniyah. Satu amal itu Allah berikan ganjaran atau pahala berdasarkan pada niat. So mulai hari ini saya minta anda dan saya make sure nak jadi pekerja cemerlang kita pasang niat. Banyak niat, bukan satu niat. Aku pergi kerja ni, aku nak rezeki. Aku nak cari rezeki yang halal. Aku nak cari ilmu. Aku nak kongsi ilmu. Aku nak bagi semangat ke orang lain. Aku nak tolong pelanggan aku dengan terbaik. Aku nak tolong bos aku dengan terbaik. Aku nak elakkan daripada main gadget banyak-banyak, tengok handphone banyak-banyak waktu pejabat. Aku akan reducekan kegunaan handphone dalam contoh ni tak berlaku pada orang TM. Walaupun TM terlibat banyak juga secara dengan telekomunikasi dan sebagainya. So, niat ini TM lain, TM Siam, TM Malaysia, okey. Niat tak murni. Lepas tu ada kita ni, masalah kita ni, masalah pekerja lah. Awak dan saya termasuk bodoh sombong. Tak tahu, tak nak tanya, orang tegur, sentap, itu bodoh sombong. Pandai tak boleh diikut, bodoh tak boleh diajar, bodoh sombong juga. So kita ni kadang dia apa tahu, dia apa tahu, dia bukan pernah kerja dengan TM, dia tak tahu. Ya Allah Akbar. Prinsip hidup ni banyak yang ada persamaan walaupun tidak serupa. So bodoh sombong. Lepas tu tiada semangat kerjasama. Allah tak pandang orang yang tak satu hati. Tak ada semangat kerjasama. Contohlah saya bagi. Orang yang ada semangat kerjasama ialah dalam diam. Dalam diam. Dia doakan company-nya. Ya Allah, selamatkan majikan aku. Ya Allah, selamatkan majikan aku. Bagi kebaikan semua orang bayar bil-bil semua dengan secepat mungkin. Ya Allah. Berapa orang yang doakan company-nya, majikannya? Kajian saya, 1%. Kajian saya. Mungkin kajian orang lain berbeza. Kajian saya, saya tanya. Berapa peratus antara tuan-tuan yang doakan majikan anda tiap-tiap hari? Lepas subuh, doa. 1% aja yang mengaku. Yang mengaku, mungkin yang lain tu mungkin buat tapi dia tak mengaku sebab dia tawaduk. Dia zuhud. Dia tak doakan majikan. Lepas tu tak doakan bos. Berapa orang doakan bos? Not bad, 2-3%. Berapa orang doakan orang yang bagi gaji ke awak? Siapa yang bagi gaji awak? Pelanggan lah. Untuk orang yang macam TM dan kuncu-kuncunya ni, dia punya gaji datang daripada pelanggan. Pelanggan yang bagi gaji kat kita, betul tak betul? Betul. Betul sebenarnya. So, ingat tak untuk mendoakan pelanggan? Ya Allah, selamatkan semua pelanggan kami. Ya, ingatkan mereka untuk bayar bil segera. Ya Allah, jangan yang ponteng-ponteng. Jangan. Contoh. Pelanggan kami yang ada masalah, selesaikan. Yang sakit, sembuhkan. Yang ada konflik, damaikan. Ya Allah. Wow! Yang saya cakap ni semua benda praktikal, bukannya teori. Praktikal, boleh buat. Dan ramai juga orang yang dah buat. Walaupun tak seramai yang sewajarnya. Tiada semangat kerjasama. So, semangat kerjasama kita doakan orang lain. 2, kita maafkan orang lain. Ketiga, bantu-membantu tanpa berkira. Kita bantu-membantu. Keempat, kita pesan memesan. Kelima, kita kerja dengan jamaah. Dan sentiasa, kata orang tu, bersangka baik kat semua orang. Jumpa orang je menghantar gelombang. Aku sayang, aku hormat kamu kerana Allah. Wahai Allah, tolong kawan aku ni. Tolong pelanggan aku ni. Tolong bos aku ni. Dalam hati. Bila kita hantar gelombang positif, doa kawan dan untuk kawan dalam diam, malaikat aminkan. So kita tahu tu. Ini dia ciri kerjasama yang sebenarnya. Teamwork yang sebenar ialah bila kita doakan dalam diam, maafkan dalam diam, kita bantu-membantu dengan redha, dengan ikhlas tak berkira. Kita menghantar gelombang positif, seronok kerja dalam jamaah. Ini tanda kerjasama yang sebenarnya. Ada bikin kak? Bak kata orang sekarang, kau ada? Ada tak buat?
Itulah dia orang Perak kena faham tu. Berbenar mika ya. Yo. Yom. Ya, tiada semangat kerjasama. Lepas tu banyak masalah peribadi. Yalah kita semua ada masalah, tapi kalau bawa masalah peribadi ke tempat kerja, hancur. Tu kena cari strategi, jalan, kaedah, doa agar kita tak bawa masalah-masalah kita ya yang berentetan kat rumah tu, kat tempat kerja. Mudah-mudahan akan bertambah baiklah kita sebagai pekerja. Mudah-mudahan dapat gaji ataupun rezeki yang barakah daripada tempat kerja kita. Lepas tu yang ke-11 banyak sifat-sifat negatif. Dia tak sabar, bertangguh-tangguh, ponteng, berbohong. Ini sifat-sifat negatif. Check. Ya, awak ada tak sifat tu dan berdoalah dan atasi dengan ilmu dan kaedah yang sewajarnya. Tak ikut peraturan, nombor 12. Nombor 13, tak berdisiplin. Ini masalah biasa lah ni. Apakah antara masalah atau profil pekerja bermasalah? Tak berdisiplin. Lepas tu enggan berfikir di luar kotak. Ya, bos tak suruh je kita mandai-mandai buat apa? Orang yang hebat, dia tak tunggu bos suruh baru dia buat. Dia buat apa yang wajar dia buat. Kenapa kau buat ni? Sebab ini tanggungjawab saya. Kenapa kau buat ni? Ini bos suruh. Kalau bos tak suruh, apa saya buat? Mandai-mandai. Bukan begitu. Kita kena berfikir di luar kotak. Ya, kita kena make sure setiap sen yang kita dapat daripada gaji kita, barakah, halalan, thayyiban. Ya, enggan berfikir di luar kotak. Terlampau stres, nombor 15. Kita terlampau stres menyebabkan kita menurun prestasi, mudah konflik, mudah murung, kadang sakit, terlampau stres. Itu pun profil orang yang bermasalah. Nombor 16, ada ilmu tapi tak amal. Tahu tapi tak buat. Tahu kena doakan bos, doakan majikan. Tahu tapi aku doa-doa aku bukannya lebih bonus pun. Buat bodoh-bodoh je doa. Aku doakan bos bukannya dia tahu pun. Dia masih pandai pilih bulu juga. Aku ni tak banyak bulu. Ya. So ada orang yang tahu tapi tak nak amal atas sebab-sebab yang tertentu. Ini profil pekerjaan bermasalah. Lagi, tidak bertanggungjawab. Lagi, lemah hubungan kemanusiaan. Ya. Lemah hubungan kemanusiaan. Itu yang macam kita tangkap itulah. Hubungan yang hebat ya bila kita mendoakan, ya, maaf-maafkan, sentiasa bertegur sapa, ya. Lepas tu sentiasa bersangka baik kat orang. Bila berjumpa dengan orang, hantar gelombang sayang, hantar gelombang hormat, menyantuni orang lain tu hubungan kemanusiaan yang hebat, ya. Okey. So tak istiqamah. Ini pun satu perkara lah. Dia bersemangat, lepas tu kejap je, lepas tu turun, ya. Angat-angat tahi, ya. Angat-angat tai ayam pun dia, angat-angat tai kucing pun dia, semua tahi keluar hangat lah kata orang, ya. So nombor 19. Nombor 20, sabotaj kumpulan. Ini ada juga, ya. Ada juga yang kadang nak menaikkan dirinya, dia merendahkan orang lain, ditikam orang lain, kadang untuk naikkan diri dia. Ada juga orang yang begitu, sabotaj kumpulan, ulang kesalahan yang sama. Ini kata Nabi SAW, Nabi bersabda, orang yang bodoh ialah orang yang lalu satu lubang, dipatuk dia ular bisa. Besok lagi, lalu lagi di lubang yang sama, dipatuk lagi oleh ular yang sama. 2 kali, goblok kata Nabi. Ya, ini memang bebai lah. Ya. Memang tak tahu nak kata. Jangan repeat the same mistake lah. Jangan ulang kesalahan. Ya. Membuat silap itu sifat manusia. Tapi seboleh-bolehnya jangan ulang kesalahan yang sama. Ini tak pandai namanya. Dah tergantuk, tak nak tengadah. Nombor 21, nombor 22, menyalahkan orang lain. Menyalahkan orang lain tak akan selesai masalah lagi dan banyak lagi lah masalah lain. Tapi kalau kita nak sebut semua, sampai besok pun tak habis. Jom kita pergi ke topik nombor 2 pula. Dalam kita punya senarai tadi, oleh kerana kita dah tahu sifat-sifat buruk dalam diri kita ni, mari kita nak berubah, kita kena sanitize. Sanitize kalbu, sanitize kepala, sanitize sikap yang tak betul, sanitize ataupun nyah cemar ataupun bersihkan tindak tanduk kita yang tak betul. Okay? Dalam proses untuk sanitize diri kita ni, kena ingat hakikat lah ya, bahawa sebenarnya kita ni kena jadi orang yang benar-benar bersyukur ya. Orang-orang yang cemerlang dan bersyukur. Contohlah apa kriteria orang bersyukur. Kenapa Nabi bilang, kenapa Nabi sebut, Nabi bersabda, bukan, ni firman Allah, wa qalilun min ibadiyasy syakur. Ya, sesungguhnya sedikit amat kecil bilangan hamba yang bersyukur. Rupanya bila saya buat kajian sebagai orang sains mengkaji, apakah kriteria orang bersyukur? 1, patuh perintah Allah sepenuhnya. Yang wajib segerakan, yang sunat tak tinggal, yang makruh hindarkan, yang harus ditimbang-timbang, yang sunat dibanyakkan, dikerapkan. Itu orang yang patuh perintah Allah.
Tang tu pun takut-takut anda dan saya belum berjaya. Itu tanda orang bersyukur. Nombor 2, kriteria. Ini yang memang kita gagal lah. Sebenarnya kita ni tak ramai orang yang bersyukur. Wa qalilum min ibadah syakur. Allah yang mengesahkan. Orang bersyukur buat apa pun terbaik. Kau orang yang bersyukur, dia buat apa pun terbaik. Dia buat kerja terbaik, dia makan terbaik, dia berhubung terbaik, mesyuarat terbaik, bermaaf-maafan terbaik, hubungan dengan kawan dengan pelanggan terbaik. Sanggup, dah buat, ada ilmu, itu persoalannya. So, patutlah wa qalilum min ibadah syakur, sebab salah satu petanda KPI ataupun SOP lah, SOP orang yang bersyukur ialah buat apa pun terbaik. Jadi kita ni banyak lagi kekurangan kejahilan. Maka kita belum lagi ke tahap yang benar-benar bersyukur. Kata Allah, wa qalilum min ibadah syakur. Yang ketiganya, orang bersyukur, bantu orang lain tanpa syarat dan banyak toleransi, banyak bersedekah setakat kemampuan. Dan dia sedekah ni bukan mesti dengan wang ringgit je. Sedekah senyuman, khidmat, kemaafan, ilmunya, perbantuannya, sokongannya. Ini macam-macam kita ni. Dan tidak menyusahkan orang pun adalah satu sedekah. Bantu orang lain. Nombor 4, doakan. Doakan. Saya sebut tadi tu. Orang bersyukur, doakan majikan. Cek. Orang bersyukur, doakan bos. Cek. Doakan kawan sekerja. Cek. Doakan pelanggan. Dan kata guru saya, salah seorang guru saya lah, Allahyarham Ustaz Arundin, beliau Allahyarham sentiasa mengingatkan kami anak murid, kata, kalau kita doakan orang lain tiap-tiap malam selama 40 hari berturut-turut, selalu diulang. Kalau kita doakan orang lain 40 hari berturut-turut, janganlah stop 40 hari, terus doakan. Kalau kita doakan orang lain secara istiqamah, selepas 40 hari, orang yang benci akan jadi neutral. Orang yang neutral akan sayang kat kita. Dan bila kita doakan orang selalu, kita pun akan sayang orang yang kita doakan, dan orang yang kita doakan pun akan sayang kat kita. Hebatnya Allah. Itu hebatnya doa tu. Jom kita doakan orang lain, termasuk orang yang kita benci. Bila kita doakan orang yang kita benci, lama-lama kita pun sayang kat dia. Sebab kita doakan dia tiap hari, kita pun sayang. Kita akan sayang pada orang yang kita doakan. Dan orang yang kita doakan juga akan sayang kat kita, insyaAllah. So kita banyak doakan, maafkan orang. Bila kita maafkan orang, Allah ampunkan dosa kita. Kita maafkan orang, Allah jadikan orang maafkan kita. Win-win. Kita akan untung, untung dan untung dan untung. Dan kita juga mudah-mudahan akan memberi nilai tambah, memberi nilai tambah pada dunia. Saya awal-awal tadi sebut, jom kita berdoa akan dapat memberi nilai tambah pada dunia. Ini sebab kita dicipta oleh Allah untuk mencantikkan dunia. Okay? Alright. So itu satu kaedah untuk kita detox hati kita. Oh, rupanya aku belum bersyukur, Dan kena ingat, Dan saya nak sebut benda yang paling asas lah. Ini pun semua maklumat dah viral. Update status yang ini selalu orang dah tengok tiap-tiap hari ada. Apa kata update status ni? Perbaiki solatmu. Allah SWT akan perbaiki seluruh hidupmu. Perbaiki solatmu. Allah SWT akan perbaiki keseluruhan hidupmu. Dan dalam kata-kata lain yang hampir sama, barang siapa memperbaiki solatnya, dia memperbaiki keseluruhan hidupnya. Ini pun sudah viral dah. Dah tiap hari kita pun forward, kita dapat, kita terima, kita forward, kita share. Cantik. Soalannya, adakah anda dan saya dengan sengaja berdoa dan berikhtiar untuk meningkatkan solat kita? Solat fardu, segerakan. Solat qobliyah, ba'diyah, jangan tinggal. Solat duha, jangan tinggal. Solat taubat, tiap-tiap malam, tutup dengan witir. Bila malam Syawal ni kita tanya sahabat-sahabat, siapa yang sempat witir malam tadi? Hei, gila kau. Witir kan lepas tarawih. Lepas tarawih ada witir lah. Kau malam tadi mana ada tarawih? Kau ni gila ke? Kau ni mazhab mana ni? Mazhab mana? Haji Nazri. Ramai geng kita, Ji, yang lupa. Allah, Nabi kata Allah itu witir. Allah suka hambanya witir tiap-tiap malam untuk menutup amalannya dan membalut semua amalannya untuk diserahkan pada Allah. Jadi survey saya kat Malaysia survey. Survey ni saya tanya, berapa orang malam tadi sebab witir? Berapa orang sebab witir? Sebagai satu kajian, saya dapati di kalangan orang Islam di Malaysia lebih kurang 3% yang solat witir di luar Ramadan. Dalam Ramadan not bad. Lepas tarawih je witir. Tapi di luar Ramadan 3% saja. Jadi mudah-mudahan anda dan saya, warga TM semua dan semua sahabat yang menonton ni, jom
Kalau yang sudah buat, bersyukur, jangan sombong. Kalau belum buat, jom kita buat malam ni. Dalam Islam tak pernah terlewat selagi kita masih belum menghadapi sakaratul maut. Ya, insyaAllah. Ya. So, jom kita perbaiki. Dan malahan, ini satu lagi kaedah untuk sanitize diri kita. Bila ulama di zaman tabi-tabi'in, ya, Hasan Basri, ditanya berbagai-bagai soalan. Ini saya ulang selalu ni. Ya, Hasan Basri pernah ditanya, wahai Tuan Guru Hasan Basri, saya ni sudah berumah tangga tapi selalu bergaduh. Apa nak buat? Beliau menjawab, solat taubat setiap malam, istighfar banyak-banyak, kamu akan damai, bahagia. Alhamdulillah. Lepas tu ada orang tanya, aku dah lama kahwin tapi aku tak ada zuriat. Apa nak buat? Wahai usaha aku macam nak buat, wahai Hasan Basri. Solat taubat tiap-tiap malam, istighfar banyak-banyak, mudah-mudahan kamu akan dapat zuriat. Atau orang tanya, aku ni banyak hutang, banyak masalah, kerjaya, gini, apa nak buat? Solat taubat tiap-tiap malam, istighfar banyak-banyak, insyaAllah selesai. Jadi anak murid bertanya, Tuan Guru, soalan macam-macam je ni, tapi jawapannya sama je, solat taubat, istighfar, solat taubat, istighfar. Takkan itu aja. Maka Hasan Basri kata, kau lupa ke surah Nur ayat 10. Surah Nur ayat 10. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Walaula fadlullahi alaikum wa rahmatuhu wa annallaha tawwabun hakim. Mafhumnya kurang lebih, dan andai kata tidak ada kurnia Allah dan rahmatnya atas diri kamu. Dan seandainya Allah itu bukan penerima taubat lagi maha bijaksana, nescaya kamu akan dapat kesulitan demi kesulitan. Rupanya kita akan dapat kesulitan kalau Allah tak ampunkan dosa kita. Dan kalau kita rujuk surah Nuh, tadi surah Nur, surah Nuh ayat 10 hingga 12, lagi jelas. Ayat 10 tu, ada ayat 10 kalau kita ambil mahfum lah ya, untuk masa ringkas ya. Sehingga aku berkata pada mereka, punlah keampunan kepada Tuhan kamu, sesungguhnya Allah maha pengampun. Ayat 10. Ayat 11, sekiranya kamu minta ampun, bertaubat, dia, yakni Allah akan mengatakan hujan lebat muncul cerah pada kamu. Hujan lebat turun. Hujan lebat mungkin hujan lebat ataupun nikmatnya. Ayat 12, dan Allah akan memberikan pada kamu dengan banyaknya harta kekayaan. Selesai masalah ekonomi. Ya. Dan banyaknya anak pinak, orang yang tak ada zuriat tadi. Dan akan berikan pada kamu kebun-kebun tanaman serta mengadakan bagi kamu sungai-sungai yang mengalir dalamnya. Ini rezeki yang menimpa ruah. Asbab? Taubat. Solat, taubat, istighfar. So, anda dan saya, ini sebagai asbab ya, untuk kita mengkoreksi dan sanitize diri kita. Solat, taubat, istighfar. Tiap-tiap malam, forever. Kalau awak dan saya buat tiap-tiap malam, dengan istiqamah, mudah-mudahan anda dan saya atas landasan untuk jadi orang yang eksklusif. Belum baik lagi ya. Cuma kita ikhtiar ya. Baik. Dan satu kali kita ingat. Ini dia. Ini asasnya untuk kita betulkan hati. Ikut kajian psikologi, itu bidang saya, didapati bahawa 75 hingga 80% pemikiran manusia adalah dalam bentuk yang negatif. Ya. 75 hingga 80% fikiran kita ini dalam bentuk yang su'zon. Kita mudah bersangka buruk. Walhal, Nabi yang bersabda, Allah bertindak seperti mana yang disangkakan oleh hambanya. So be careful, kita sangka yang buruk-buruk, itu jadi doa yang takut-takut makbul. Jadi kita in trouble. Ya? Dan satu lagi ya, sebelum kita pergi pada petua, bagaimana nak jadi pekerja yang hebat pasca PKP, ya? Kena ingat satu hakikat. So saya selalu bertanya sebab orang tanya saya, yalah kita nak berubah doktor, kita nak berubah Tuan Haji, kita nak berubah, tapi kadang yalah persekitaran kita sabotaj, sindir, perli, kutuk ya, dan sebagainya. Tak membantulah, apa nak buat? Bila saya tanya soalan tu pada guru-guru saya, ramai ya yang menjawab lebih kurang sama. Satu jawapan yang sangat cantik yang biasa kita dengar ialah, cuba tengok ikan kat laut, ikan kembung, ikan tongkol, ikan senangin, ikan siakap, ikan kerapu, ya, dia berenang ke air yang masin. Ikan tu masin tak? Tak, selagi ikan tu belum mati, dia tak boleh jadi ikan masin, tak boleh jadi ikan asin, tak boleh. Selagi dia hidup, dia berenang dalam air masin bertahun-tahun, tak masin-masin. Jadi samalah, jom kita jadi ikan. Ya. So kalau ikan pun tak masin, tak dipengaruhi oleh persekitaran, ini awak yang lebih hebat daripada ikan. Manusia kan lebih hebat, makhluk yang terbaik yang Allah cipta. Kenapa boleh terpengaruh oleh persekitaran? Ikan pun tak jadi masin selagi belum mati. Jadi kalau awak dan saya belum mati, jangan terpengaruh oleh persekitaran. Maka seorang ulama ya mengesahkan pada saya, mengatakan beginilah, mu'afillah.
kalau kita berubah dalaman dan luaran dengan istiqamah. Hati kita betulkan, kepala kita betulkan. Itu dalaman ya. Luaran, cara kita bekerja, cara kita berjalan, cara kita berpakaian, cara kita bercakap, cara kita bermesyuarat. Itu luaran. Cara kita makan, cara kita minum, cara kita tidur. Kita ikut sunnah. Berubah. Bila kita berubah dalaman dan luaran dengan istiqamah, kata guru saya ni, Allah akan ubah semua makhluk dan semua manusia di sekitar kita. Jadi sekarang tanggungjawab kita ialah ubah diri kita luar dalam dengan istiqamah. Allah akan ubah yang lain. Jangan takutlah. So jangan sibuk tentang orang lain, jom kita sibuk betulkan diri kita sendiri. Tapi itulah, kadang-kadang nak betulkan diri kita kena pesan ke orang lain. Dan satu lagi nasihat yang terakhir sebelum kita pergi pada langkah bijak untuk jadi pekerja yang hebat. Ingat, tabiat baru terbentuk dalam 40 hari. A new habit is formed in 40 days. Jadi kita kena istiqamah 40 hari. Ya, makan buah dulu sebelum makan apa-apa. Ikut macam buku puasa. Makan buah dulu sebelum makan apa. Sebelum sarapan makan buah. Sebelum makan tengah hari makan buah. Sebelum makan petang makan buah. Selama 40 hari dia akan jadi tabiat. Sebelum tidur solat taubat. Sebelum tidur solat taubat. Sebelum tidur solat taubat. Lepas tu istighfar 100 kali witir. Tutup dengan witir. Tiap-tiap malam 40 hari. Habis orang perempuan yang datang bulan, yang datang bulan cuma tak boleh solat. Doa boleh, zikir boleh. So semua boleh kecuali 2-3 perkara aja ya yang tak boleh buat. So jangan fokus pada yang tak boleh buat. Fokus pada yang boleh buat. Bila kita melakukan selama istiqamah 40 hari akan jadi tabiat. Okey. So sekarang kita pergi ke topik yang ketiga yang terpenting. Yang saya janjikan, yang diamanahkan kepada saya. Apakah petua ataupun langkah bijak untuk jadi pekerja yang cemerlang pasca PKP. Mudah-mudahan asbab PKP kita Allah kata tu duduk kat rumah suruh muhasabah ya. Ihtisaban ya. Sebenarnya kita berpuasa pun orang berpuasa dengan penuh takwa dan ihtisaban, dengan penuh kata tu pengharapan, dengan menghisap diri ya, menghisap-hisap, menghitung-hitung ya ke diri kita. Mudah-mudahan Allah akan berikan kita keampunan ya. Sebabnya kita kena berpuasa dengan takwa, dengan ihtisaban. Ramai kita kadang tak mengihtisab, tak menghisap, tak mengira, tak menghitung, tak menganalisis. Jadi kita didudukkan kat rumah 3 bulan untuk hisap diri. Kalau tak berubah juga memang lah. Okey. 1. Petua pertama untuk jadi orang hebat pasca PKP ini, saya dah sebut tadi. Salah satu kelemahan ataupun kesilapan profil pekerja bermasalah, tak pasang niat. So tahun 87, salah seorang guru saya, Allahyarham, Datuk Dr. Profesor Mahmud Saidun. Dulu beliau profesor di UIA, ramai orang yang masih ingat beliau. Dia tu kawan baik saya, guru saya. Dia tahun 87 dia pesan, Muhammad Fadilah, masa tu saya jadi pengurusi surau dan juga anak muridnya lah. Jadi pengurusi moderator, macam Haji Nazir lah. Jadi moderator. Dan ni, so dia kata, Muhammad, Syekh, dia panggil saya Syekh. Kalau hantar ni pergi kerja Syekh, tak pasang niat Syekh. Dapat gaji je Syekh, pahala kosong Syekh. Saya tersentak sebab saya pensyarah kat universiti. Saya kata, saya mengajar kat universiti Ustaz, tiga kursus 1 semester. Anak murid saya berkata, takkanlah tak dapat pahala. Ada pasang niat tak Syekh pergi kerja? Tak pasang niat Ustaz. Dapat gaji, dapat puji-pujian, dapat naik pangkat. Masa tu dah Profesor Madya. Dapat jadi Profesor Madya. Tapi tak dapat pahala. Innamal amalu binniyah. Syekh. Sejak tahun 87 saya pun, ya Allah, aku silap punya. So sejak itulah saya nak pergi kerja je, ya Allah, aku pergi ni, aku nak cari rezeki yang halal. Mencari rezeki yang halal adalah jihad. Jadi kalau kita setiap langkah pergi kerja dapat pahala, setiap langkah kita bekerja dosa gugur insya-Allah. Aku niat pergi kerja nak pergi cari rezeki yang halal ni. Jadi kalau mati tengah jalan, mati kat tempat kerja, mati dalam perjalanan balik, mati syahid mudah-mudahan. Sebab niat nak cari rezeki yang halal, mencari rezeki yang halal selepas fardu, selepas yang fardu pergi solat dan sebagainya, mencari rezeki yang halal adalah jihad. Jadi kita pasang niat. Aku juga nak cari kawan-kawan baru. Barang siapa keluar rumah untuk membentuk satu rahim, maka setiap langkahnya dapat pahala. Barang siapa membentuk satu rahim, dosanya diampunkan dan tarikh ajal dianjakkan. Nyawa makin panjang, dosa diampunkan. Ya, mudah-mudahan. So pasang niat untuk cari kawan baru, nak jumpa kawan lama. Aku nak mengajar, aku nak cari ilmu. Kita pensyarah, kena cari ilmu. Nak cari ilmu itu jihad. Aku nak maafkan semua orang, dapat pahala. Pasang niat yang baik, belum buat dah dapat pahala. Jadi saya pasang 10 niat. Ya, kenapa 10? Tilka asyaratu kamilah. Bila genap 10,
sempurnalah. Walaupun ayat tadi tu asbabun nuzul tentang dam haji. Tapi tak mengapa kata ulama, ya. So itu sesuai untuk banyak situasi sebab orang putih pun buat nilai perfect 10 dia kata. Jadi kalau kita tak mesti berhenti kat 10, dapat 7 pun okey, dapat 15 pun okey. Tapi yang penting pasang niat yang baik-baik. Setiap niat yang kita pasang kita dapat pahala. Satu, setiap niat yang kita pasang, niat murni yang kita pasang sebelum pergi kerja, Allah akan bagi kita kekuatan, tenaga, ilham, inspirasi untuk mencapai niat. Sebab Allah bertindak seperti mana yang disangkakan oleh hamba-Nya. Kita pasang niat, itu sangkaan kita, maka Allah akan bagi kita kehebatan, ilham, tenaga, inspirasi untuk mencapai niat itu. Mudah-mudahan. Jadi jom. Dan ramai orang pekerja ni terlupa nak pasang niat. Aku pergi kerja nak cari rezeki yang halal, aku nak buat yang terbaik, aku nak tolong customer, aku nak tolong bos, aku nak buat sebab mungkin, aku nak sebanyak senyum ke tempat kerja, aku nak pastikan aku solat duha di masa tempat kerja, aku akan segerakan solat solat fardu aku tak tinggalkan, aku akan solat sunat tempat kerja, aku akan buat niat yang baik, aku akan sentiasa senyum kat semua pelanggan, aku akan bermaaf-maafan sebelum balik kerja. Contoh masing-masing punya niat lah. Tapi yang penting tolong pasang niat semasa nak pergi kerja, ya, dan untuk kita dapat kekuatan, ya, dan tenaga dan inspirasi. Dan ingat, setiap niat yang kita pasang akan dapat pahala. Niat yang baik. Allahu Akbar. Belum buat lagi dah, pasang niat je dapat pahala. Tapi janganlah tipu. Aku pasang niat je, bukan nak buat apa. You nak tipu siapa? Kau jangan nak tipu Allah. Aku pasang niat je. Tapi memang tak ada niat nak buat pun. Aku pasang niat je. Padahal akan besar tu. Aku pasang niat, dapat pahala. Berbenar koma. Ya, jangan nak tipu diri. Okey. Satu. Nombor dua, tak dapat tidaklah. Tak dapat tidaklah. Ya, kita kena azam. Asbab PKP kita terkurung kat rumah, aku kena maintain solat aku ni dan minta maaf lah ya, minta maaf ya kalau salah silap saya cakap ni, tapi ni kajian saya. Ikut kajian saya, ya, sekitar 80% orang Islam di Malaysia yang tak cukup 5 waktu sehari semalam. Kajian saya yang terhad, ya, yang limited, yang tidak menyeluruh, yang tidak saintifik. Ya, tetap tempat saya pergi saya tanya. Ya, bagi saya pergi saya tanya. Tempat pegang tempat tadi secara rawak, secara yang random, tidak sistematik, tidak. Saya mengajar research method ataupun kaedah pendidikan di universiti. Jadi saya tahu kajian saya tidak saintifik, tapi dia mencerminkan situasi. Ya, tak sampai 20% orang yang jaga solat 5 waktu tiap-tiap hari. Sekitar 20%. Dan ramai orang lain buat kajian. Dan hasilnya kurang lebih. Ya, antara 20 hingga 23% yang jaga solat 5 waktu. Artinya, ramai orang yang tertinggal solat 5 waktu. Bukan tak sembahyang. Tak cukup 5 waktu tiap-tiap hari. Check it out. Tolong cek. Kalau kajian saya salah, Alhamdulillah. Kalau betul, jom kita betulkan. Bukan nak cari salah orang. Nak cari apa tak betul, kita sama-sama betul. Sebab yang bercakap pun banyak silap. Ya? Okey, menjaga ibadah dan berdoa. Sebab doa yang salah satu doa yang paling mustajab, doa atas tikar sembahyang, selepas solat, sebelum bergerak daripada tempat kita sujud tadi, kita berdoa. Diaminkan oleh malaikat. Siapa kata? Nabi kata. Salah satu doa yang makbul, doa atas tikar sembahyang. Salah satu doa yang makbul waktu sedang sujud. Bila kepala kita lebih rendah daripada punggung kita, maka Allah paling hampir dengan kita, doa kita Allah sambut. Ya, Allah makbulkan, diaminkan malaikat. Ya. Lagi doa yang makbul, masa kita sembahyang berjemaah, kita menyebut amin selepas imam baca Fatihah, sama dengan malaikat menyebut, maka doa kita makbul. Itu semua Nabi cakap tu. So jom kita betulkan. Ya, menjaga ibadah dan berdoa. Ingat, orang yang tak jaga solat, doanya Allah tak pandang pun. Takut-takut Allah tak pandang doa kita sebab kita kurang ajar. Kita kurang ajar pada Allah. So please ya. Itu sebabnya tolonglah jaga solat, ya. Dan sebab saya kena ulang ni sebab masih ramai yang tak cukup 5 waktu sehari semalam. Ikut kajian saya yang limited, ya, yang terhad. Tapi gambarannya gitulah. Dan orang lewat kajian pun tak jauh dia punya statistik. So ini satu benda yang besar. Ya, pada saya sangat besar. Ya, cakap bagai nak gak tapi sembahyang pun tak buat. Jadi macam mana Allah nak tolong kita?
Sebabnya bila 3-4 hari lepas, 3-4 minggu lepas, viral. Bila kamu berdoa dan doa kamu tak makbul, jangan sebutnya, kenapa doa aku tak makbul? Kenapa aku sengsara? Kenapa aku tak berjaya? Padahal kita telah menyumbatkan atau menyesatkan jalan-jalan untuk kejayaan, jalan-jalan ke syurga dengan maksiat. Kata orang yang membuat kata-kata itu. Dan saya kongsikan juga, kenapa kadang kita punya doa lambat, kita punya usaha kita tak berjaya sebab kita menghalang jalan ke jalan itu dengan maksiat, dengan dosa-dosa kita. Sebabnya benar kata Hasan Basri, semua masalah solusinya solat, taubat, istighfar banyak-banyak. Sambung dengan, kita tambah lagi dengan maafkan semua orang, baca Quran tiap hari, doakan ibu bapa. Barang siapa doakan ibu bapanya akan terbuka pintu rezeki insya-Allah. Barang siapa yang tak doakan mak bapak, tertutup pintu rezeki. So doakan mak ayah ya, yang sudah meninggal dunia ya, ataupun yang masih hidup ya, insya-Allah. Baik. Dan yang ketiganya, apakah langkah bijak ya, pekerja yang hebat ya, pasca PKP ni? Ialah dengan berpegang kepada visi dan misi organisasi. Semua orang tahu TM punya visi apa dia. Lepas tu misinya apa dia. So kita pun kena betulkan lah ya. So berpegang pada visi itu ya, dan kita bersama-sama menyumbang kepada matlamat ya, untuk berikan perkhidmatan yang terbaik, organisasi bertaraf dunia dan sebagainya, ada dia punya world class benchmark dan sebagainya. So berpegang pada itu. Mudah-mudahan kita jadi pekerja yang lebih hebat dan kalau boleh selaraskan ya. TM tak boleh jadi syarikat terbaik kalau kaki tangannya warga TM tidak terbaik. Untuk pastikan TM jadi terbaik, warga kerja jadi terbaik. Bila warga kerja jadi baik, TM akan jadi yang terbaik. InsyaAllah. InsyaAllah. Ya, itu satu katanya logik yang sangat simple. Ya. Nombor 4, pekerja yang hebat, bentuk karisma diri yang mengancam. Bentuk karisma, aura diri yang mengancam. Orang yang mengancam ni, orang pandang terus sayang, orang pandang terus percaya, orang pandang terus hormat. Orang pandang kita dapat disantuni lah. Itu tandanya karisma kita mengancam. Dan rupanya kita ni nak bentuk karisma yang besar, kita kena murnikan hati, cantikkan hati, sanitize hati. Ya, sanitize kalbu kita akan jadi orang yang berkarisma, insyaAllah. Sebab hati bersih menarik sayang. Ulama pesan, hati bersih menarik sayang. Lagi, hati bersih menarik sehat. Lagi, hati bersih menarik rezeki. Jadi kalau kasih sayang datang, sehat datang, rezeki datang, apa ada masalah? Masalah akan selesai. Sebab seketul daging, seketul hati. Seketul daging kalau bersih, sabda Nabi, satu badan akan sehat, hebat, cemerlang. Duniawi dan ukhrawi. So, adik-adik Nana, jom kita bentuk karisma diri yang mengancam. Betulkan hati, betulkan penampilan. Ya, orang yang berkarisma besar ni orang yang bersih, kemas, semat, wangi. Orang pandang pun rasa hormat, rasa sayang. Ya, so macam muka saya ni, orang kata, anak saya pun kata, anak saya satu hari, anak saya yang bongsu, dia cakap pada maknya itu kebetulan isteri saya lah. Ya. Mak, kenapa bila tengok abah makan mak, rasa kesian dengan mak. Kesian tengok muka abah. Bagus. Saya dengar pun saya sebab. Saya kata, oh aku ni muka 8 asnaf rupanya. Muka welfare rupanya. Patutlah bila saya makan kat kedai Haji Negeri, jangan ketawakan saya Ji. Ya? Kalau saya makan kat kedai, biasanya daripada 10 kali makan kat kedai, 8 kali orang belanja Ji. Muka welfare tak welfare muka saya ni. Saya pun kadang sedih tengok muka saya. Ya, memang muka kesian. Muka yang patut dibelanja lah. Saya teringin nak makan Musang King dapat IOI. Jadilah IOI pun okey lah. 101 kira okey lah. Tak dapat Musang King. Sedap juga. Kuning juga. Alhamdulillah. So siapa-siapa nak belanja orang muka welfare, inilah dia orangnya. So bentuk karisma. Betulkan hati, betulkan penampilan dan hantar gelombang yang sayang. Hantar gelombang sayang. Hantar gelombang sayang. Nampak orang aja, aku hormat, aku sayang kamu kerana Allah. Wahai Allah, jadikan orang ini orang yang hebat. Kalau dia sakit, sembuhkan. Kalau dia ada masalah, selesaikan. Kalau dia ada hutang, langsaikan. Kalau dia ada konflik, damaikan. Dalam hati. Dan doa kawan untuk kawan dalam senyap, diaminkan malaikat. Dan malaikat doakan kita semula. Beres. Yeah? So, bentuk karisma. Nombor 5. Nombor 5 ni benda yang biasalah. Yang sangat popular di kalangan majikan dan kaki tangan. Kita kena jadi orang yang berintegriti dan berketerampilan. Jadi itu benda yang besar. Ya.
kadang-kadang kita selalu diingatkan ya oleh para ulama ya, apa ayat Quran yang saya cuba nak ingatkan tiba-tiba terlepas ya. Allahumma shalli yang Nabi Syuaib bercakap pada anaknya, anak perempuannya dua orang tu, bila anak perempuan kata, bah ambillah si Nabi Musa ya, ambil orang muda ni untuk bekerja ya, maka macam mana bunyinya Nazrin, yang sesungguhnya orang yang layak kau beri kerja lah orang yang uh, apa ni, qawiyun amin. Qawiyun amin. Ujungnya qawiyun amin. Haji Nazri ingat tak? Apa nama ayat tu? Allahumma salli. Sesungguhnya orang yang patut kau bagi tanggungjawab atau kerja ialah orang yang qawiyun amin. Lupa saya akan ayat tu, pendek je. Selalu saya sebut. Hari ni tiba-tiba je, mungkin dah lapar ni. So artinya orang yang patut diberikan tanggungjawab ialah orang qawi. Qawi mean gagah dari segi fizikal, mental, iman, disiplin. Qawil amin, amin tu amanah, jujur, ikhlas, berintegriti. Jadi dalam konteks mana-mana organisasi, integriti bermaksud jujur, ikhlas, berdisiplin, patuh undang-undang, buat yang terbaik, best practices, amalan yang terbaik, telus dan terbuka, tak ada hengki-pengki, tak ada benda-benda yang tersorok, tak ada rasuah, tak ada ya apa nak under the counter dan sebagainya. Cakap serupa bikin, itu tanda awak berintegriti. Ya. Lepas tu bangga jadi warga kerja, ya, bangga jadi warga kerja TM. Syukur, seronok dengan mendoakan TM, mendoakan bos-bos, mendoakan kawan sekerja, mendoakan pelanggan. Awak jadi orang yang benar-benar, ya, memang cakap serupa bikin, orang yang betul-betul berbangga dan bersyukur kerja dengan TM. Boleh buat punya, bukan teori, praktikalkan. Doakan company. Tempat awak mengutip rezeki dari Allah. Asbabnya kerja dengan TM. So, doakan TM. Doakan bos. Alah, bos macam itu, bos kayu. Bila kita doakan bos 40 hari atau lebih, bos akan sayang ke awak. Jangan tanya, kenapa bos boleh kasih? Jangan. Apa aku patut buat untuk jadikan bos sayang ke aku? Caranya, doakan bos, maafkan bos, bantu bos, ya, hantar gelombang positif. Bos akan sayang ke awak, insyaAllah. It cannot go wrong. Ya. Itu bangga jadi warga kerja dalam TM, kita kena profesional, pegang amanah, menepati masa, ya, menepati masa. Orang yang hebat datang cepat, balik lewat. Jangan pula balik lewat, datang lewat, balik cepat, ya. Tak salah guna kuasa, ya. Lepas tu apa-apa pun buat disokong oleh fakta, ya. Kita apa pun tindakan disokong oleh fakta, mesra alam, menunaikan janji, ya. Allah, saya masih cuba nak ingatkan ayat tadi, ya. Satu fikir, satu hati, teamwork dengan doa, mendoakan, maaf, memaafkan, bantu, membantu, kerja dalam jamaah, hantar gelombang yang positif, ya. Lepas tu elak skandal ataupun gangguan seksual, ini pun berlaku juga di banyak organisasi, ya. Skandal, ya, suami orang dengan isteri orang dan sebagainya, ya. Kalau suami orang dengan budak perempuan bujang, itu bukan skandal sangat sebab mungkin dia nak cari isteri kedua. Itu pun Haji Nazri sabar, ya. Macam mana kau nak dapat isteri kedua kalau suami orang tak boleh kacau anak dagang orang? Bukan kacau lah, ya, maksudnya fahamlah kan. So, dan yang paling penting, saya pesan kat diri saya dan semua orang, tolong kawal kegunaan gadget. Dalam mesyuarat, jangan buka handphone kecuali memang bos suruh kita standby, itu cerita lain, ya. Artinya kita gunakan handphone untuk kerja, itu cerita lain. Tapi janganlah orang tengah mesyuarat dia tengok handphone, itu namanya kurang ajar, kurang sopan. Dalam majlis ilmu, dalam tazkirah, dalam usrah, ya, ustaz tengah sibuk, kita tengok. Kalau kita tengok gadget untuk mencatat, silakan. Saya memang dah minta izin kat semua ustaz. Bila saya ada dekat depan tu, ustaz, saya buat catatan dengan gadget. Silakan Haji Fadilah, saya tahu awak bukannya tengok WhatsApp. Kadang ustaz tengah cerita tentang neraka, kita ketawa. Sebab kita baca WhatsApp yang kelakar. Itu kurang ajar, kurang sopan, ya. Memang tak guna punya pelajar lah, ya. Itu, dan ini berlaku kat tempat kerja, dalam mesyuarat, dalam kuliah. Saya dah tengok dah. Kesian cikgu, kesian ustaz, kesian, ya, bos, ya. So, awak sebenarnya sabotaj diri awak. Kita tak hormat bos dengan tengok gadget masa mesyuarat, awak sabotaj diri awak. Dan ingat pesan guru saya, anak-anak tak dengar sangat cakap mak bapak, anak-anak akan ikut perangai mak bapak. Dan perangai mak bapak di tempat kerja, anak-anak tak nampak. Tapi somehow or other,
Allah punya hebat. Bila mak bapak tak disiplin, mak bapak ponteng-ponteng, mak bapak kurang sopan, mak bapak kata orang tu mengular, menganakonda di tempat kerja, maka anak-anak mereka pun akan ponteng, akan tindak seperti mak bapaknya. Walaupun anak-anak tak nampak tindak tanduk mak bapak di tempat kerja. Tengok hebatnya Allah. So be careful ya. Tu yang kelima tadi tu cara umumnya. So masa kita makin singkat, so saya nak larikan sikit, saya nak cepatkan sikit bercakap dan kata mudah-mudahan dapat manfaat semaksimum mungkin. So apa yang saya nak kongsi sikit-sikit lagi ni lah, antara langkah bijak untuk benar-benar kita jadi pekerja yang cemerlang pasca PKP, sentiasa memperbaiki diri. Keep on improving. Bertanya pada orang yang tahu, minta nasihat, ada sifu, ada mentor, ya. Keep on belajar. Saya dah umur 68 tahun, bukan sombong ya, tapi saya masih banyak guru. Guru saya ada 200 orang dalam handphone saya paling kurang. Saya selalu bertanya, berbincang, minta nasihat pada guru-guru saya dan saya sentiasa surf internet untuk cari maklumat baru. Sentiasa memperbaiki diri dan cari keberkatan. Nombor 7, cari keberkatan. Berkat rezeki. Jangan ponteng, jangan mencuri masa. Ini pesan guru saya ni. Ya. Gaji kita 5,000, contoh ya, 5,000. Tapi kita curi masa, gunakan gadget tempat kerja dengan benda personal. Nilainya katalah RM50. Mana ada. Kadang kita gunakan gadget sampai 2-3 jam kat tempat kerja. Katalah nilainya RM50 ni haram ni. Kita curi masa haram. Kata ulama guru saya, RM50 yang kita curi masa tu, nilainya haram tu, campur dengan gaji kita 5,000, semua jadi haram. Ibarat kita masak sekawah ikan, ya kita masuk sikit je, seketul kecil aja hinzir masuk dalam kawah tu, semua jadi haram. So tolong jangan sabotage. Dan bila rezeki yang kita bawa balik tak berapa bersih, takut-takut anak-anak jadi kurang ajar, anak-anak bermasalah, anak-anak mencabar. Rupanya antara puncanya, walaupun ada orang yang menidakkan, itu tak kena guna, mak bapak punya salah, takkan anak yang kena hukum. Tapi ada kaitan, ya, ada kaitan. Sebab bila saya tanya ulama-ulama, kenapa mak bapak baik ustaz, anak kurang ajar ustaz? Cuba tengok rezeki yang dia bawa balik ke rumah, berkat tak berkat? Keduanya, tengok dia keluarkan tak zakat untuk semua. Zakat pendapatan, zakat harta, zakat emas perak. Check, okey? Okey. So, keberkatan. Lepas tu yang ke-8-nya, untuk jadi orang hebat, belajar daripada kejayaan orang lain yang sudah established. Belajar daripada orang lain yang sudah bagus, ikut jejak langkah mereka. Ya. Dan yang ke-9-nya, sentiasa bertanggungjawab dan setia pada organisasi. Ulang balik, saya ulang kali ke-5. Ya. Ulang balik dengan setia dan bertanggungjawab. Doakan majikan, doakan TM, doakan ya syarikat kita, tempat kita mengutip rezeki Allah. Doakan bos, doakan kawan-kawan sekerja, doakan pelanggan. Please, praktikal dan ramai orang terlepas pandang. Kata nak jadi pekerja yang hebat pasca PKP. Ya. Lepas tu, yang ke-10, bentuk keserasian roh antara kita dengan orang lain. Ini pun saya dah sebut tadi, bagaimana nak bentuk keserasian roh. Bila roh kita dengan roh bos serasi, bos pandang kita penuh sayang, penuh hormat. Kita baru nak cakap, bos dah faham. Bos baru nak cakap, kita faham. Roh serasi. Ini suami isteri. Suami isteri yang roh serasi, suami baru fikir, isteri dah dapat mesej. Suami baru nak ajak isteri makan kat luar. Baru terfikir, tiba-tiba isteri kata, yang, bang, oh wak. Suami dia jawab, wak. Jom kita makan luar, wak. Suami Jawa. Ya, aduh. Okey, buat lawak pun orang tak faham. Haji Nazri tak faham, benci betul. Okey, so antara kaedah untuk kita serasikan roh antara diri kita dengan kawan sekerja, diri kita dengan pelanggan, diri kita dengan bos. Caranya kata ulama, doakan orang itu. Saya dah sebutkan, maafkan orang itu. 2, membantu dengan ikhlas. Didik dan pesan, amar ma'ruf nahi munkar, didik dan pesan. Bahagiakan orang lain. Ya, lepas tu hantar gelombang sayang. Nampak je orang, nampak bos, nampak kawan, nampak pelanggan, aku hormat, aku sayang kamu kerana Allah, wahai Allah, tolong orang ini. Itu dalam hati itu kita hantar gelombang. Ya, lepas tu kita buat kerja dalam jamaah dan sentiasa bertawakal. Ya, okey. So itu yang kita kena sebut dan of course lah, ya. Oleh kerana Allah tak pandang kumpulan yang tak satu hati, jom kita kata orang tu bentuk keserasian roh dan semangat kerjasama. Saya dah sebut tadi juga, ada berkaitan tu sama kerjasama. Ya, semangat kerjasama ialah dengan doa mendoakan, maaf memaafkan, bantu membantu dan sentiasa bersangka baik pada kawan sekerja, pada bos dan sebagainya. Kita akan bentuk semangat kerjasama yang mantap dan sebagainya. Dan yang lainnya taklah. So, okey, akhir kalam, patuh peraturan undang-undang, ya, bentuk akhlak yang mulia
Dan of course, saya nak sebut tadi tu, banyakkan senyum kat tempat kerja, merendah diri, beradab, sopan, merendah diri, elak bertangguh-tangguh, ya, elak komunikasi beracun, gosip, membawang tak betul, surat layang yang negatif ni, hentikanlah, ya, sebab ni tidak berfaedah dan membuat dosa saja. Mengimbangi antara kerjaya dan rumah tangga, dah saya sebut awal-awal tadi, ya, work life integration. Dan last kali saya nak sebut satu dua doa lah, sebab saya dah janji tadi, apakah antara doa yang patut kita baca, mudah-mudahan jadi orang yang hebat, sebab doa silahul mukmin. Antara doa yang Nabi suruh kita baca, yang Nabi buat, ya, dan lakukan, ialah doa waktu pagi. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Google doa waktu pagi. Allahumma inni as'aluka, ya Allah, berikan aku ilman nafi'a, ilmu yang berguna, wa rizqan thayyiba, rezeki yang baik, wa amalan mutaqabbala, amalan yang makbul, yang kau terima. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Baca waktu pagi bangun tidur. Masya-Allah, the whole day akan jadi positif. Lepas tu bacalah doa pemuka hari yang selalu kita dengar ulama pesan, inna fatahna laka fatham mubina, ya, ayat pertama surah, ya, Al-Fath, surah, ya, apa ni, pembuka lah, victory, ya, kejayaan, ya. So inna fatahna laka fatham mubina. Okey, dua. Yang ketiganya saya dah masukkan ke internet, doa pembuka 12 pintu. Google saja. Doa pembuka 12 pintu akan dapat Allahumma ftahli abwabal khair, wa abwabas salamah, wa abwabas sihah, wa abwabal ni'mah, wa abwabal barakah, wa abwabal quwwah, wa abwabal mawaddah, wa abwabal rahmah, wa abwabal rizq, wa abwabal ilm, wa abwabal maghfirah, wa abwabal jannah. 12 pintu buka, ya. Lepas tu jangan lupa bismillah 5. Google bismillah 5, baca setiap lepas solat, dan, ya, akhir kalam bacalah doa tengok cermin. Ini pun doa yang budak tadika pun diajar. Every time tengok cermin, Allahumma kama hasanta khalqi fahasin khuluqi. Ya Allah, dengan kau cantikkan wajahku, kau cantikkan akhlakku. Muka makin comel, akhlak makin baik, orang akan sayang, awak akan jadi pekerja cemerlang pasca PKP. Wallahu a'lam. Minta ampun, minta maaf, ya. Panjang umur, jumpa lagi. Ila liqa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih Al-Fadhil Ustaz Datuk Dr. Haji Muhammad Fazilah Khamsah. Itulah dia. Dengan Al-Fadhil Datuk ni memang kalau sejam je macam ni memang tak cukup. saya pun tengok ada yang bertanya soalan pun saya minta maaf sangat-sangat. Mungkin faktor masa tu kita terpaksa. InsyaAllah kalau ada rezeki kita akan panggil lagi Datuk untuk bersama-sama dengan kita di Bukit dan juga TM Perak, insyaAllah. Jazakallah khairan kathira ya Al-Fadhil Datuk. Terima kasih banyak-banyak. Mohon untuk halalkan segala ilmu, segala apa yang telah pun Datuk sampaikan. Kepada rakan-rakan di TM Perak khususnya, kita lihat balik apa yang telah Datuk sampaikan. Apa-apa hal lepas ni saya nampak PKP dan juga wabak COVID ini merupakan satu titik tolak di mana membolehkan untuk kita berubah. Lepas ni kita betulkan niat kita pagi-pagi, pasang niat setiap pagi, perbaiki solat kita, doakan diri sendiri, doakan orang lain, doakan Telekom Malaysia, insyaAllah elakkan daripada gangguan-gangguan luar, keep on improving, dan juga kita mesti mengurangkan segala apa yang kita lakukan, yang kita nampak kita dah boleh muhasabah balik. Kita tengok apa yang tak betul dulu, kita tengok, sekarang kita improve balik diri kita, insyaAllah. Terima kasih Al-Fadhil Datuk. Semoga sama-sama dengan apa yang disampaikan dapat memberikan sedikit manfaat kepada kami di TM Perak. Rindu sebenarnya nak berjumpa dengan Datuk, nak bersembang dengan Datuk, insyaAllah. Kita akan memanggil Datuk di lain masa. Baiklah hadirin hadirat sekalian, apa kata kita tutup majlis ilmu kita pada hari ini dengan tasbih kifarah dan juga surah Al-As. Subhanakallah. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. Bismillahirrahmanirrahim. Sekian, terima kasih Al-Fadhil Datuk. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi Datuk. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Baik, terima kasih rakan-rakan sekalian
InsyaAllah semoga dengan apa yang telah pun disampaikan oleh Al-Fadhil Datuk sebentar tadi dapat sikit sebanyak memberikan manfaat kepada kita semua. Mohon ampun dan maaf sekiranya sebentar tadi telah ada sedikit masalah teknikal di bahagian Datuk tadi sebab line tak berapa cantik. Tapi Alhamdulillah so far apa yang disampaikan sampai kepada kita. Baik, jumpa lagi semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Hari Raya. Maaf Zahir Batin.